Assalamualaikum, selamat petang. Minta maaf terlambat sikit, tak sikit lah, terlambat banyak. Tiba-tiba ada jam sekejap laptop Kak Iza, so minta maaf. Okay, seperti biasa Kak Iza nak buat live hari ni, nak cerita macam yang Kak Iza cakap tadi, kelebihan minyak zaitun, kelebihan minyak batu sauda, ya. Okay, seperti biasa Iza daripada Izamu Only House Setiawan adalah menjual produk-produk organik dan homeopati serta herba. So anda yang mengenali Kak Iza, terima kasih, tolong follow live Kak Iza ni dan tolong like dan share kepada kawan-kawan. Yang tidak mengenali Kak Iza tak apa, tak ada masalah, boleh je dengar-dengar dulu. Kak Iza nak info santai-santai saja tentang macam mana kita nak tahu yang kita ni ada masalah ke tidak, dan macam mana kita nak tahu kita ni pernah tak makan minyak zaitun. Okay, kat sini Kak Iza nak share tentang info kebaikan khasiat yang ada pada minyak zaitun dan juga minyak batu sauda. Okay, minta maaf ambil masa lama sikit tadi untuk nak live. Kita minta maaf lagi sekali. Okay, kita nak start, nak cerita. Okay, siapa yang pernah makan minyak batu sauda, okay, teruskan. Tetapi hari ini tujuan Kak Iza nak share info apa yang ada dalam minyak batu sauda dan juga minyak zaitun. Okay, siapa yang dah biasa makan, alhamdulillah, ini adalah minyak zaitun Olivi. Okay, dan ini adalah Olivi Power Up. Okay, Kak Iza nak cerita kebaikan yang ada minyak zaitun Olivi Power Up dan juga minyak zaitun Olivi 30 ni. Dia punya apa dia punya kebaikan dia untuk diri kita, dalaman kita. Okay, sebelum tu seperti biasa Kak Iza kalau setiap hari mesti makan ataupun mengambil examon ni 2 kali sehari. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Examon ni adalah bagus untuk minda, menguatkan minda, bagi merangsang, bagi fokus, bagi kreativiti dan juga bagi student dan juga guru-guru ataupun lecturer, semua orang boleh makan sebab dia adalah kategori bio yang dicipta oleh Profesor Dr. Azam, pakar homeopati Malaysia. So kita makan dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang suka makan examon, orang suka makan sekali 2 kali je, tapi kita makan lebih. Sebab apa? Bila kita makannya otak kita tak letih, tak lesu. Sangat bagus, insyaAllah. Okay, rasanya manis-manis buah, tak pahit, budak-budak mesti suka. Okay, sebab rasanya sedap. Bukan sedap disebabkan macam mana rasa manis-manis tu. Okay, sambil-sambil tu Kak Iza isap kemak-kemak. Habis Kak Iza nak share, nak beritahu Olivi 30 kali ganda, ataupun kita panggil Olivi 30 kali ganda ataupun Olivi 30 lah, banyak orang panggil. Kalau Kak Iza panggil Olivi 30. Okay, khasiat Olivi 30 ni datang daripada ataupun ditanam di Morocco, di Maghribi sana, di Gurun Sahara, di kawasan kering dan berbatu bata. Memang Kak Iza pernah pergi, pengalaman berada kat sana, memang yang pergi mengambil masa yang lama. Dan juga memang luas kawasannya, memang sangat-sangat kering, tapi kering dia macam kering sejuk lah. Maksudnya ada macam di bawah lepas musim salji, dia akan terasa sejuk sikit. Kalau tak ada musim salji memang sangat panas. Kawasan sangat luas dan dipenuhi dengan pokok-pokok zaitun. Kita rasa macam kita pergi di padang pasir, tapi padang pasir kosong kan, tanah kan, pasir kan, tapi ini dipenuhi dengan pokok zaitun. Masya Allah. Dan pengalaman Kak Iza pergi sana, pernah tengok pokok zaitun yang paling tua sekali, 1400 tahun. Macam terkejut je dengar kan. Memang ada produk pula, minta maaf, pokok zaitun yang tua, dia punya tua tu dah 1400 dah. Tapi dengan kuasa Allah, ya, pokok tu hidup lagi. Ada gambar Kak Iza dalam FB Kak Iza pernah hantar. Memang ada gambar tu, memang tangkap gambar di bawah pokok tu. Masya Allah, rasa macam teruja sangat apabila dapat pergi ke tempat macam tu, ya. Dan Kak Iza pergi tengok sendiri macam ni diprosesnya minyak zaitun, di kilang dia, di etres lah sana. Okay, kita bukan nak cerita pasal kilang, tapi kita nak cerita pasal apa kandungan yang ada dalam minyak zaitun yang orang kata minyak zaitun tu hebat, bagus.
untuk ketahanan badan kita. Okey. Biasa minyak zaitun yang ini Aiza dah buka dia sebab kotak dia rosak. Ini adalah yang dalam kotak. Okey, khasiat dia sangat tinggi vitamin A, D, K dan E. Sangat tinggi dia punya vitamin A, D, K dan E. Bagus untuk wanita dan juga lelaki. Sangat bagus. Budak pun boleh ambil, orang tua pun boleh ambil, orang dewasa pun boleh, dan semua peringkat boleh ambil. Dia khasiat dia sangat best dan sangat power. Di samping tu dia meningkatkan sistem imuniti kita, bantu sistem pernafasan kita. Bagus tak? Orang yang ada masalah asma dan juga sukan bernafas, sesak nafas ataupun lelah, sangat-sangat digalakkan mengambil. Sebab apa? Dalam tu dia punya vitamin A, D, K, E, dia tu membantu kita. Okey. Minyak zaitun ni bila kita cerita vitamin, yang maknanya dia bagus untuk kulit dan mencantikkan kulit, menyihatkan kulit, dan insya-Allah boleh memberi anti penuaan jika kita ambil setiap hari dengan cara yang betul, sehari 2 kali, pagi dengan malam, konsisten. InsyaAllah anda boleh tengok kulit anda akan lembab dan macam lembut, dan juga kulit kita macam cantik. Kalau kita boleh bubuh kat pipi juga. Kalau dekat pipi, Kak Iza galakkan ambil waktu malam sebelum tidur. Siang tak boleh sapu minyak zaitun kat muka ya. Malam saja sebelum tidur boleh. Sebab apa? Minyak zaitun ni tak boleh terdedah pada cahaya matahari, dia akan jadi gelap muka kita. So jangan bubuh di waktu siang. Kalau kita nak keluar ke ataupun ada matahari, kita jangan bubuh. Sebab nanti kulit kita akan jadi gelap. Sebab apa? Matahari ni dia tak boleh terdedah pada cahaya. Minyak zaitun tak boleh terdedah pada cahaya. Okey. Sebelum benda macam ni pun tak boleh sebenarnya, tetapi just Kak Zai nak tunjuk saja. Nak tunjuk minyak zaitun ni, tengok. Dia macam apa? Bercahaya kan? Bercahaya. Jadi kita tak galakkan jadi macam ni. Ini Kak Zai nak tunjuk saja. So digalakkan selepas makan kita bubuh dalam ni. Okey, itu sebab dalam surah An-Nur ayat 35, ciri-ciri minyak zaitun terbaik adalah di Maroko, di Gurun Sahara, dan cahaya dia tu boleh jadikan lampu. Cahaya dia boleh jadikan lampu. Hebat kan? So itu gambar dia. Okey, dalam Olivia 30 ni juga, dan juga OPU ni zero kolesterol. Maknanya jangan, bila makan jangan takut, insya-Allah dia tak mendatangkan kolesterol. Tak ada kolesterol dalam minyak zaitun. Jadi anda jangan takut sebab dia tak ada kolesterol. Ramai orang takut nak makan minyak lah, nanti minyak bertambahlah kolesterol. No, tak. Dia tak akan bertambah kolesterol, dia tak akan menjadi kolesterol kalau kita makan minyak zaitun ni. Olivia 30 ni ataupun Olivia Power Up ni, ataupun nama pendeknya OPU. Okey. Jangan risau. Okey. Olivia 30 ni, okay, dia mempunyai tinggi antioksidan dia. Kita panggil dia hydroxytyrosol. 60 kali ganda untuk sistem pertahanan badan kita, tubuh badan kita yang strong. Dia punya antioksidan dia kita panggil, kat sini pun dia dah tulis itu. Kalau kau ada kat rumah boleh tengok dia punya hydroxytyrosol 60 kali ganda. Dia sangat strong, dah boleh menjadi sistem pertahanan kita daripada radikal bebas, virus ya, insya-Allah. Itulah hebatnya. Maknanya bukan calon-calon minyak zaitun biasa, ianya antara yang terbaik. Nombor 1 terbaik ialah Olivia Power Up ataupun OPU paling terbaik nombor 1 sebab khasiat dia 60 kali ganda. Bayangkan 60 kali ganda khasiatnya. Kita hanya makan 1 sudu teh, umpama kita makan 10 liter minyak zaitun biasa. Manakala minyak zaitun 30 ni kita kena makan 1 sudu besar, umpama kita makan 30 sudu minyak zaitun biasa, extra virgin. Umpama macam itulah, kita nak nampak dia punya nilai dia, value dia. Kita nak betul ya. Okey, itulah hebatnya. Dan memang dalam kajian memberitahu bila sistem imuniti kita boleh melawan radikal bebas, maknanya insya-Allah kita akan sangat-sangat rasa sihat dan bertenaga. Okey, selain daripada tu, Olivia 30 ni juga atau OPU juga boleh melawan masalah pelupa ataupun kita panggil Alzheimer ataupun masalah Parkinson.
kita galakkan minyak zaitun. Kenapa kita galakkan makan minyak zaitun? Sebab dalam minyak zaitun ni dia kan ada vitamin yang kita cakap tadi, A, D, apa lagi? A, D, K dan E. Jadi itu kita memerlukan keseluruhan nutrisi yang ada dalam minyak zaitun ni untuk membantu kita mencegah daripada nyanyuk ataupun kita panggil Alzheimer, dan juga jika ada masalah saraf yang bersangkutan dengan saraf ataupun kita panggil dia Parkinson. Okey. Okey, di samping tu minyak zaitun olive-thirteen ni ataupun OPU ni, okey, saya nak beritahu 10 kali ganda polifenol. Polifenol ni adalah kita nak beritahu antioksidan juga secara semula jadi hanya terdapat dalam minyak, dalam tumbuh-tumbuhan saja. Ada dalam tumbuh-tumbuhan, especially dalam minyak zaitun. Maknanya 10 kali ganda polifenol dia sejenis antioksidan secara semula jadi, ambil daripada haiwan mana, maknanya organik asli, semula jadi. Okey. Apa kelebihan dia polifenol ni? Apa yang bagus sangat 10 kali ganda kan? Maknanya kalau 10 kali ganda tu power lah, bagus lah. Okey. Bila kita amal dia setiap hari, insya-Allah dia mampu melepasi halangan kita ke otak kita dan menjalankan ataupun melancarkan perjalanan darah kita ke otak dan juga ke saraf. Maksudnya dia boleh melepasi halangan tu ke otak dan ke saraf kita, ke blood barrier, sebab dia punya molekul yang halus dan unik dan halus dia sangat maknanya halus tu nak kata macam mana, boleh menembusi atau tembus saluran darah kita yang tersumbat. Contohnya orang yang ada masalah tersumbat, diblok oleh lemak, apabila kita makan minyak zaitun ataupun makan OPU, insya-Allah itu kita panggil molekul dia yang halus yang unik tu boleh tembus saluran darah kita ke dalam badan-badan kita dan juga ke otak kita. Itulah kita nak beritahu dia punya antioksidan polifenol tu yang 10 kali ganda. Okey. Maknanya hanya terdapat dalam minyak zaitun, insya-Allah. Okey. Dia boleh boleh melindungi kita daripada serangan bebas virus, ada juga membaik pulih sel-sel kita yang rosak. Contohnya sel-sel yang rosak ni orang yang ada masalah macam mana dah teruk, darah tinggi pun dah lama, kolesterol pun dah tinggi dah lama. Okey, dah ada masalah lain juga. Sel kita ni semakin hari semakin rosak, semakin hari tak aktif. So lama-lama dia akan orang kata badan kita tak akan cergas, bertenaga, lesu. Apabila kita mengamal minyak zaitun ni, insya-Allah dia boleh membaiki sel-sel kita daripada tisu, sel dan organ. Maksudnya dia merawat daripada dalaman kita tu, sel-sel kita, tisu-tisu kita dan organ-organ kita. Apabila kita mengamal secara istiqomah setiap hari dengan cara yang betul dan juga sukatan yang betul, insya-Allah kita boleh nampak hasil dia. Kita boleh nampak hasil dia sangat ketara, insya-Allah. Sebab ramai yang dah terbukti dengan izin Allah sembuh, dengan izin Allah juga dia punya kesihatan dia sehari ke seminggu ke bulan-bulan bertambah sihat. Alhamdulillah, itu memang ramai dah terbukti. Jadi Kak Izzah sharekan itu kebaikan yang ada dalam minyak zaitun ataupun OPU. Okey. Sel-sel kita yang rosak tu sebenarnya kalau kita biarkan lama, semakin rosaklah dia akan berlaku keradangan. Itu sebab orang yang ada masalah orang yang ada masalah penyakit jantung, kita galakkan makan minyak zaitun dan juga, ataupun makan OPU ataupun makan dua-dua ni sekali lagi bagus. Apabila dia ambil kedua-kedua ni, masya-Allah, kesan dia lebih efektif dan kesan dia lebih bagus dan kita boleh nampak dia punya kesan tu cepat lah, tu nampak cepat ya. Sebab kebaikan yang ada dalam minyak zaitun olive ni sangat tinggi. Okey, dia boleh melawan ataupun merawat sel daripada penuaan, orang yang ada masalah diabetes, orang yang sakit sendi, masalah kanser, masalah imuniti rendah. Sangat-sangat membantu dan sangat-sangat boleh dan digalakkan ambil. Dan juga masalah otak yang jenis yang Kak Izzah cakap tadi, pelupa, Alzheimer. Jadi kita nak mencegah daripada kita ni mudah pelupa, ataupun kita nak mencegah daripada umur kita meningkat nanti, umur 50-an, 60-an, 70-an nanti, kalau Allah panjang umur kita, kita nak
tak nak menyusahkan family kita, kita takut kita pelupa. So daripada sekarang kita amalkan minyak zaitun, kita boleh mencegah dengan izin Allah masalah pelupa ataupun Alzheimer. Itu yang kehebatan yang ada pada minyak zaitun olivia ataupun OPU. Okey. Jadi bukan sekadar makan untuk mencegah saja, tetapi dia akan memberi kita suatu rasa badan yang tenaga sihat. Okey. Selain daripada tu, dia mempunyai oleocanthal. Apa itu oleocanthal? Oleocanthal ini adalah oleocanthal ni peranan dia seperti painkiller ataupun ubat tahan sakit. Memang kajian memberitahu dan terbukti dalam minyak zaitun olivia ni mempunyai nutrisi ataupun kita panggil dia boleh membantu mengurangkan rasa sakit dia, seperti macam painkiller. Kalau painkiller hospital bagi tu memang orang sakit-sakit bila dia bagi makan painkiller, insyaAllah sakit dia akan lega, akan berkurangan dan akan hilang. Tapi lama-lama dia ada side effect dia. Tetapi minyak zaitun olivia ni dia mempunyai painkiller asli dan organik, yang tidak diambil daripada sumber-sumber lain, tapi dia daripada buah zaitun. Jadi dia bertindak sebagai anti radang. Painkiller kalau buat hospital kita panggil ibuprofen kan. So kalau minyak zaitun ni kita panggil dia oleocanthal. Jadi anda yang ada masalah, contohnya kita berlaku keradangan, bengkakan, jatuh, kalau kita makan minyak zaitun ni dengan kadar yang betul, dia boleh mengurangkan rasa sakit. Itu memang ada terbukti sebab kajian dah memberitahu, kajian daripada Malaysia pun dah ada, pakar-pakar Malaysia pun dah beritahu, ada kajian mengatakan minyak zaitun ni boleh menjadi ubat tahan sakit. Ubat tahan sakit. Jadi bila kita makan minyak zaitun dengan cara yang berlebih, ada lebih masuk kita ada cara yang kita makan untuk mengurangkan rasa sakit, insya-Allah dia tak akan memberi kesan sampingan pada badan kita. Ya? Tak ada memberi kesan sampingan. Jadi sebenarnya minyak zaitun ni bukan setakat lemak yang sihat, dia mempunyai sebagai painkiller organik lah untuk kita ambil supaya badan kita tidak terganggu. Okey, bila makanan yang organik masuk dalam badan kita, insya-Allah badan kita tak ada kesan yang yang tak elok. Kalau kita ambil daripada sumber di badan kimia, dia akan mengganggu kita balik. Tu yang ada dalam itu adalah nutrisi, kita panggil dia oleocanthal. Okey. Di samping itu juga yang Kak Izzah cakap tadi, olivia ni boleh menghalang kanser. Yes, betul. Sebab ramai dah bersama Kak Izzah yang ada masalah kanser, bila dia ambil minyak zaitun, alhamdulillah kanser dia dah turun dan sembuh. Masya-Allah. Memang betul Kak Izzah beritahu sebab dah ramai terbukti, dan kita ada testimoni kita yang dapat feedback daripada customer bila dia makan kanser dia clear. Doktor pun terkejut, macam mana kanser boleh clear, sedangkan kanser ni adalah sangat membahaya. Okey. Jadi anda perlu try jika ada masalah kanser. Kak Izzah saran sangat bagus sebab sangat-sangat membantu. Banyak testimoni Kak Izzah dapat sembuh dengan izin Allah. Okey. Dalam minyak olivia ni juga mempunyai asid linolik. Asid linolik ni ialah mempunyai omega 3, 6 dan 9. Badan kita tak boleh produce, so kita kena ambil dari sumber tumbuhan. Yang terbaik adalah sumber tumbuhan. Omega 3 dan 9 ni maknanya ada dalam minyak ikan. Tetapi di zaman sekarang, keadaan sekarang, laut tidak sihat, laut dah tak bersih, jadi dia akan tercemar oleh minyak-minyak ataupun belerang. Jadi dia akan membawa kepada keracunan. Jadi jika kita ambil daripada buah zaitun, omega 3 dan 9 ni dia lebih natural, lebih bagus dan lebih organik, dia tak ada kesan sampingan. Sebab badan kita, Kak Izzah cakap tadi, tak boleh produce omega 3, jadi kita kena ambil dari sumber buah ataupun tumbuhan. Okey. So maknanya dalam minyak zaitun dah ada pun omega. Kita perlu amal je sahaja. Okey. Asid linolik ni ialah
kebaikan dia bagus menurun paras kolesterol. Maksudnya paras LDL, kolesterol tidak baik. Apabila kita amalkan selalu, dia boleh menurunkan kolesterol kita yang tak baik itu, ataupun kita panggil LDL. Okey. Di samping juga dia boleh menurun atau mengawalkan tekanan darah tinggi kita. Dan juga masalah melindungi kita daripada masalah artritis ataupun sendi ataupun radang. Sendi ataupun radang. Okey, jika amalkan. Yang bagusnya minyak zaitun ni juga dia boleh mencegah daripada pengumpulan platelet darah. Mencegah daripada darah kita terlalu pekat. Okey, insya-Allah memang ada kajian membetul dia boleh membantu menstabilkan peredaran darah kita bagi lancar. Okey. Dalam olive ni juga ada dalam minyak zaitun olive ni juga ataupun opium ni juga dia mempunyai ada karotina ataupun beta karotina ataupun kita panggil provitamin A. Bagus untuk apa? Untuk elak daripada masalah kita katarak. Dan tu mencerahkan mata kita daripada selaput. Jadi memang terbukti beta karotina maksudnya nutrisi tu dia boleh membantu penglihatan kita lebih baik apabila kita mengamalkan selalu. Itu tidak dinafikan sebab dia kaya dengan provitamin A. Okey. Okey, dalam minyak zaitun ni juga mempunyai lemak yang sihat ataupun kita panggil lemak mono tak tepu. Lemak yang sihat itu lemak mono tak tepu, maknanya apabila kita makan dia tak mendatangkan kesan pada kolesterol. Dia tak akan menjadikan kolesterol kita tinggi, malah dia akan menurun kolesterol kita. Itu lemak mono tak tepu ni adalah terdapat dalam minyak zaitun. Kalau kita ambil lemak daripada sumber haiwan, kita akan boleh ataupun mudah akan dapat kolesterol. Jadi kita galakkan ambil minyak zaitun. Sebab apa? Minyak zaitun ni apabila kita makan dia boleh memberi ataupun dia boleh berlaku orang panggil pembakaran, dan lemak tu boleh bertukar kepada menjadi tenaga. Biasa kalau orang makan minyak zaitun pagi ni dia akan rasa lapar dia lambat. Sebabnya lemak tu akan membakar, dia bertukar kepada tenaga, dan dia rasa badan kita bertenaga lah. Kan? Dia rasa kurang nak makan. Sebab apa? Dia rasa lemak yang sihat. Sebab itu kita galakkan kita amalkan setiap pagi sebelum makan pagi, malam sebelum tidur. Okey. Okey, seterusnya Kak Iza nak beritahu dalam olive ni juga mempunyai nutrisi kita panggil emolin. Emolin ni ialah untuk bertindak sebagai pelembab ataupun perapi, terutama sekali kalau kita sapu kat rambut, kat kulit kepala, dan kita jadikan dia sebagai minyak rambut lah. Rambut kita akan lebat, subur dan hitam. Memang terbukti Kak Iza memang pakai minyak rambut pakai daripada buah zaitun, tapi bukan yang ini ya. Bukan, Kak Iza tak pakai olive sebab olive tu lebih mahal. Tapi Kak Iza ambil minyak zaitun juga sebagai pelembab rambut, ataupun selepas mandi Kak Iza sapu minyak zaitun. Sangat best. Tapi Kak Iza tak ambil olive. Tapi kalau kita nak ambil olive tak ada masalah, lagi bagus sebab dia punya olive ni dah 30 kali ganda khasiat dia. Kalau kita bubuh kat rambut lagilah kesan dia nampak cepat. Tapi Kak Iza tak ambil ni. Kak Iza ambil yang Dr. Azizah punya, khas untuk buat rambut, khas untuk kulit. Memang Kak Iza pakai dah lama, alhamdulillah rambut memang lebat hitam. Tapi kalau nak ambil daripada minyak zaitun olive ni tak ada masalah, boleh. InsyaAllah boleh. Dia tak berbau pun. Tak berbau. Tapi setengah orang sayang nak bubuh kat rambut kan. Benda nak makan nak bubuh kat rambut. Tapi kalau kita nak nilaikan kesihatan kita, maknanya tak rugi pun kalau kita ambil minyak zaitun disapu kat rambut. Sebab value minyak zaitun lebih bagus. Dia akan memberi kesan pada kita pun bagus juga. Kan? Okay. Itu sebahagian yang Kak Iza cakap tadi untuk bagus menguatkan imuniti kita di zaman-zaman sekarang, di waktu sekarang ni COVID ni. So kita kena up kita punya sistem imuniti kita bagi kuat, maksudnya pernafasan kita bagi lancar, imuniti kita kuat, dan kita boleh mencegah virus ataupun COVID. Okey, itu sedikit
khasiat yang ada dalam minyak zaitun Olivia ataupun Olivia Power Up ataupun OPU kita panggil. Okey. Okey, selepas tu Kak Izzah nak tunjuk siapa yang tak pernah makan OPU. Okey, ini OPU. OPU ni dia 60 kali ganda. Kak Izzah buka tapi mungkin tak nampak sebab kotak dia dah rosak. Jadi Kak Izzah balut dengan kertas sebab kita tak boleh terdedah pada cahaya lampu atau haba panas. Nanti akan berkurangnya khasiat dia. Okey. So Kak Izzah akan tunjuk cara makan. Kak Izzah nak tahu siapa yang nak makan OPU ni, dia hanya makan satu sudu teh saja. Tapi khasiatnya dia akan dapat seperti 10 liter minyak zaitun biasa. Hanya makan satu sudu teh saja, satu sudu teh lebih kurang besar ni. Dan khasiatnya dia akan dapat seperti kita makan 10 liter minyak zaitun biasa. Banyak tak 10 liter tu? Masya Allah. Manalah agak kita nak makan 10 liter minyak zaitun kan? Jadi kalau ada kat rumah satu sudu teh, gunakan satu sudu teh. Kalau tak ada, gunakan ini. Tetapi kita boleh ambil separuh saja. Sekejap. Kak Izzah ambil satu hari 2 kali, pagi dengan malam sebelum tidur. Malam sebelum tidur lah, pagi sebelum sarapan lah. Okay. Kak Izzah nak tunjuk, kalau anda makan minyak zaitun ni, okey. Cara nak ambil OPU, pastikan sudu betul-betul bersih dan tidak basah. Bersih dan tidak basah. Apabila basah kita cedok, dia akan berkulat nanti ya. Sebab ini adalah minyak zaitun yang organik, asli, natural, 100%. Jadi kita tak boleh ambil 2 kali. Kalau kita cedok, kita makan, lepas mulut kita tu kita cedok kali kedua, tak boleh. Sekali cedok makannya habis. Dan lagi satu, OPU ni, okey, sebelum tu Kak Izzah nak beritahu OPU ni khasiat dia 60 kali ganda. Dalam tu biji-biji macam mutiara ataupun kita panggil pearl. Okey, daripada hasil ataupun nak jadikan mutiara tu adalah daripada buah zaitun, daun zaitun, ranting zaitun. Dia punya tu. Okey, Kak Izzah cedok ya. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Tak payah kacau-kacau, just cedok saja macam ni. Nampak ni? Ini. Kalau Kak Izzah memang makan banyak ni lah. Tapi kalau anda nak makan separuh ni pun tak ada masalah. Kalau beli botol besar ni, dia tahan 2 bulan. Kalau botol kecil, dia tahan 20 hari je lebih kurang. So dia punya ni macam ni. Nampak? Biji-biji ni adalah daripada buah, daun dan ranting zaitun. Nampak tak biji-biji? Khasiat dia seperti kita makan 10 liter minyak zaitun biasa. Sangat power. Hanya satu sudu teh saja. Tapi kalau kita cedok banyak ni, tak payahlah duk cedok 2, 3, 4 kali, cukup lah. Maksudnya tak payah kira lah mutiara tu ada berapa. Takkan nak kira ada berapa, 5, 6, 7. Tak payah. Maksudnya cedok satu sudu teh, masuk mulut je. Macam ni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cara makan. Dia rasa masin. Kenapa masin? Itulah kita cakap tadi, daripada buah, daun dan ranting. Jadi kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa masin. Jangan risau. Boleh kunyah-kunyah lagi dia punya biji tu. Tak nak kunyah, tak boleh, terlain je lah. Macam Kak Izzah makan kuih lah pula ya. Okey. Dia punya bekas-bekas ni janganlah pergi buang. Jilat-jilat lah. Ataupun kita ambil sapu dekat kulit contohnya lah. Kulit kita sangat bagus. Kita sapu dekat kulit. Apabila kita, Kak Izzah cakap tadi, apabila kita sapu kat kulit kita ataupun kat muka kita, malam kita sapu kat muka sebelum tidur lagi bagus. Tapi sebelum tidur lah. Siang tak boleh tau. Nanti dia akan terbakar, kulit kita akan jadi sunburn, akan jadi gelap. Okay. Kalau kita siang kita sapu kat kulit ataupun kita sakit sendi, sakit saraf, sakit otot, sapulah OPU ni, sangat kesan dia cepat. Okay. Kita sapu sini. Kalau bagus, ikut lawa jam. Contohnya kita ikut lawa jam ataupun tawah kan. Ikut ni. Buat macam ni. Janganlah pusing sana pusing ni, buat macam ni je. Nampak? Ni Kak Izzah dah sapu. Okey. Kak Izzah sapu. Dia akan meresap ke 7 lapisan dermis kita tau. Dia akan meresap, tak berminyak, insya-Allah. Jangan risau. Kalau nak sapu kat muka, kita sapulah kat mana-mana kuku yang ada jeragat tu. Sebab ada customer Kak Izzah lelaki, bukan customer, minta maaf, kawan Kak Izzah lelaki. Kawan yang seperjuangan lah. Muka dia setiap hari dia kata dia pakai Olivia. Dia pakai Olivia lah, bukan pakai OPU ya. Dia pakai Olivia setiap malam seperti tu.
muka dia setiap hari siang kita tengok glowing tau, glowing macam umpama macam bubuh apa, glowing tu orang panggil bubuh apa, nak bagi glowing tu bubuh apa ya, tak tahu nak kata apa. Kulit dia lembap dan juga nampak glowing. Glowing tu apa maksud dia glowing? Apa? Gebu gebu. Kulit dia lembap dan gebu. Lelaki. Dia selalu pakai setiap malam, dia kata. Tengok kita dah sapu, tengok tengok tak berminyak. Bukan nak tunjuk tangan, tapi nak tunjuk apa nama yang Kak Izzah makan tadi tu. Ni. Bukan tapi dia serap, dia tak berminyak. Kat sebelah Kak Izzah ni ada orang, boleh tunjukkan dia kalau nak. Bukan kita tipu, kita tak tipu. Sebab Kak Izzah dah makan ni daripada tahun 2016 lagi. 2018 tu yang sebelum tu main makan gitu-gitu ya, tahun 2015 hujung tahun tu dah makan gitu-gitu selang-seling, tapi 2016 tu dah makan istiqomah betul lah. Tengok nampak dia tak berminyak. Kalau ada masalah sendi, saraf, otot, lutut, terutama lutut, mak-mak kita kan sakit lutut, masya-Allah. Kesian mak-mak kita nak bangun susah, nak semayang susah, nak jalan susah, terpapa-papa, kesian kan. Ambillah OPU ataupun Olivi, tak ada masalah. Ambil. Nak bagus lagi, campur minyak batu soda, buat gosok dekat lutut dia sehari 2 kali. Ikut lawan jam ataupun tawaf dan selawat ke apa nama istighfar, buat setiap hari, doa banyak-banyak, jangan putus asa, setiap hari buat, insya-Allah kita akan rasa lutut kita lancar. Macam orang kata macam ada grease. Sakit lutut ni kadang-kadang nak bangun susah tu sebab grease dah tak ada. Bila kita sapu, insya-Allah dia macam smooth, macam orang kata grease tu dah apa orang kata dah ada balik. Buatlah selalu, insya-Allah. Kak Izzah yakin sebab ada orang yang dah buat dengan izin Allah, dia kata kurang sakit, dah boleh berjalan, walaupun tak macam orang muda lah, boleh berjalan tapi dah tak rasa sakit, dia kata, masya-Allah. Tapi dia rajin buat sehari 2 kali. So Kak Izzah sarankan, tolonglah buat, sangat-sangat bagus. Kalau kita ada masalah dekat lutut ke sendi ke, ataupun masalah yang kadang-kadang perasan tak kita punya kita punya ada bengkak macam benjolan dekat mana-mana, dekat sini ke dekat mana-mana ada benjolan ataupun macam kelenjar, kita sapu dekat dia selalu. Tiap hari kita sapu, pagi sekali, malam sekali. Buat, insya-Allah dia boleh mengecupkan balik kelenjar tu. Terang buat baru tahu memang ada orang buat dah hilang dia punya benjolan tu, dia punya biji-biji tu. Masya-Allah. Ni Kak Izzah betul tadi tengok. Tak nampak berminyak, dia serap situ. Kulit kita akan rasa lembab. Tapi Kak Izzah galakkan bubuh malam lah. Janganlah siang-siang kita nak buat kerja. Nanti buat-buat bubuh-bubuh kejap lagi nak basuh pinggan. Dah lagi masalah habis. Lepas tu akan nak bubuh lagi kan. Jadi rugilah kita. Kalau boleh sebelum kita nak tidur tu kita buat siap-siap. Kita sapu kat muka, kita sapu kat sendi-sendi kita, kat mana-mana kita nak sapu. Dah tak kena air dah kan, kita tidur besok pagi, bangun je, mandi kan. Buat setiap hari secara istiqomah, insya-Allah anak boleh nampak kesan dia. Sebab ini dah ramai yang terbukti. Okay, tengok Kak Izzah makan tadi dah habis. Alhamdulillah, tak rasa nak minum air pun. Sebenarnya kalau nak nampak khasiat dia bagus, selepas makan OPU atau selepas makan Olivi, kita galakkan 1 minit, 2 minit, 3 minit baru kita minum air kosong. Kita jangan minum air kosong terus. Bagi dulu apa yang kita makan tadi tu bertindak balas dengan kelenjar kita, ataupun minyak tu akan bertindak balas dengan kelenjar elio kita. Dia akan membawa ke organ hati, limpa, jantung kita dan merawat sel-sel tisu-tisu kita yang rosak. Disebabkan apa? Disebab masalah kecil manis, darah tinggi, kolesterol. Jadi orang yang ada masalah kanser pun boleh buat selalu macam tu. Orang yang ada masalah sis ataupun fibroid di bahagian mana-mana, terutama sekali wanita dekat bahagian payudara, tolong bubuh minyak zaitun ataupun bubuh OPU ataupun minyak soda, ataupun campur dua-dua tu sekali. Buat urutan, tak nak buat urutan tak apa, tapi sapu saja bagi dia serap. Buat sehari 2 kali, insya-Allah dia boleh mengecupkan. InsyaAllah boleh lakukan, anda akan dapat rasa dia punya perbezaan dan perubahan tu. Okey.
Itu dah kelebihan minyak zaitun ataupun kita panggil dia olive power up dan juga Oliveta Tea. Bezanya Oliveta Tea ni khasiat dia 30 kali ganda, manakala OPU tu 60 kali ganda. Okey. Dan diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan dan mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan, dan memang betul dapat orang kata cop daripada KKM mengatakan bahawasanya minyak zaitun olive ni adalah yang organik dan asli, tidak dicampur mana-mana bahan dalam ni daripada buah je directly. So kita ambil yang organik, sangat bagus. Okey, itu adalah olive. Okey. Habatus sauda pula memang kita dah tak dinafikan habatus sauda adalah penawar ataupun syifa untuk merawat segala jenis penyakit kecuali mati. Jadi anda sebelum Kak Izzah lupa, minta maaf. Oliveta Tea ni kalau orang yang ada masalah sembelit, kita galakkan makan 2 sudu besar ya. Tak boleh makan satu sudu. Jika ada masalah sistem pembuangan ataupun memang kita dah ada masalah sembelit dan kita ada masalah pembuangan tak lancar, Kak Izzah sarankan makan olive ni 2 sudu pagi, 2 sudu malam. Kalau ada masalah sistem pencernaan ataupun sistem pembuangan tak lancar ataupun sembelit, ambil 2 sudu. Okey, sekali ambil 2 sudu. Alright. Untuk OPU kita ambil 1 sudu cukup. Cukup sebab OPU tu sangat power. Okey. Manakala BSO ni okey, dia memang bagus untuk antivirus juga, anti radang juga, dan dia juga diiktiraf oleh pakar-pakar dunia bahawanya BSO ni ataupun nama penuh dia kita panggil black seed oil ataupun kita panggil Nigellin ataupun kita panggil dia habah. Banyaklah dia punya ni. Dia mempunyai antioksidan sangat tinggi juga, dan ada eksperimen 99 penyakit mengambil 99 orang yang ada masalah diabetes apabila dia ambil minyak BSO bersama dengan minyak zaitun beberapa lama, kalau tak silap Kak Izzah 20 hari, kadar gula dalam darah dia menurun. Itu daripada etika beritahu apabila dia mengamalkan selama 2 bulan dengan istiqomah, terdapat 99 penyakit diabetes apabila dia mengamalkan 1.5 ml ataupun 3 ml sehari 2 kali, boleh menurun kadar gula dalam darah dia. Masya Allah, sangat terbukti. Itu dah ada kajian dah beritahunya. Jadi kita kita harus mengamalkannya. Okey. Dan juga eksperimen dalam TQ menunjukkan peranan peningkatan penggunaan air kencing apabila kita ambil habatus sauda ini sangat bagus, dan faktor dia kita akan menjadi tekanan darah kita akan jadi lebih stabil. Okey. Sebab apa? Habatus sauda ni dia banyak kegunaan dia, bukan terhad ya. Sebab apa Kak Izzah belajar daripada guru Kak Izzah ataupun cikgu Kak Izzah, 35 penyakit bila amalkan minyak habatus sauda ada kesembuhan apabila dia ambil secara istiqamah sehari 2 kali, ada juga yang 3 kali selama 3 bulan berturut-turut sembuh, dan dia punya gula dan darah semakin menurun dan tekanan darah tinggi dia semakin stabil, dan dia tak bergantung pada ubat dah. Itu memang dah terbukti. Okey, jadi sebenarnya hebat tau, cuma kita tak tahu je. Lagi satu, BSO ni Kak Izzah mudah panggil dia BSO sebab nak pendekkan nama dia. Dia adalah dia boleh ataupun boleh merawat virus dan juga antibakteria ataupun anti kulat, seperti parasit, cacing, kecacingan. Jadi bila kita amalkan BSO ni setiap hari, cacing tu tak, parasit ni duduk dalam perut kita, kita tak nampak pun. Parasit tu adalah sejenis cacing halus-halus tu, kalau kita panggil cacing kerawit kot.
orang yang banyak toksin, dia banyaklah macam tu, banyaklah cacing kerawit. Jadi kalau kita biarkan cacing kerawit ni, dia akan memakan kita, dia akan memakan usus kita, badan seseorang itu akan bertambah kecut, akan bertambah lemah, akan memberi badan semakin tak bertenaga dan letih sangat. Sedangkan dia kata dia tak ada masalah, tetapi kenapa badannya semakin susut-susut, dia heran. Tetapi apabila kita membaca kajian, sebenarnya cacing ataupun parasit ni, dia duduk dalam badan kita, dalam perut kita, tapi dia memakan sedikit demi sikit kita punya dalam badan kita, khusus sel-sel kita tu. Jadi kat situlah dia akan jadi badan kita semakin susut. Jadi kita tak tahu pun, tak perasan pun. Jadi kalau kita makan minyak batu sauda dan juga makan minyak zaitun, dia sangat-sangat membantu, insya-Allah, ya, sebab dia boleh membunuh virus dan juga bakteria. Memang boleh membunuh. Ini sahih, maklumat daripada pakar-pakar dunia memang mengatakan bahawa habatus sauda boleh membunuh parasit, ataupun kita panggil dia cacing kerawit lah, cacing halus-halus tu. Saya pernah tengok halus-halus tu, masya-Allah, memang geli lah, takut sangat. Okey, takut sangat. Jadi kalau kita tengok pun, kita pun tak lalu nak makan tau. Jadi tak payah tengok lah, saya rasa. Jadi bukan apa, kita biar baik kita mencegah daripada merawat. Apabila kita dah ada masalah, baru kita nak merawat, dia mengambil masa. Jadi sebelum kita ada masalah lebih kronik, kita merawat daripada sekarang. Kita kuatkan imuniti badan kita, kita kuatkan sistem pernafasan kita, kita kuatkan organ-organ kita, sel-sel kita, tisu-tisu kita, ya, kita kuatkan. Sebab apa? Apabila kita ambil makanan bernutrisi tinggi, badan kita semakin sihat. Okey, jika anda tak boleh makan terus, selalunya Kak Izzah selalu makan terus, tapi ada orang tak lalu nak makan terus, anda boleh campur dengan madu, ataupun anda boleh campur dengan apa? Dengan air. Contohnya macam ni tau. Ambil air secawan, air suam ke air sejuk tak ada masalah, tapi bukan air sejuk batu. Air kosong lah, ya. Secawan kita titikkan beberapa titik dalam tu. Berapa titik dalam tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Kita kacau-kacau, kita minum. Kalau dah tak lalu nak makan directly terus. Kalau Kak Izzah dah biasa, Kak Izzah makan je. Contohnya macam ni lah, Kak Izzah tunjuk, Amir kata, takutlah nak makan tak sedap. Mana ada ubat yang sedap, kan? Ubat mana ada yang sedap, semua tak sedap. Tetapi minyak habatus sauda ni, dia bukanlah pahit. Maksudnya, jadi tak ada masalah kalau kita nak makan direct. Dia tak rasa pun sangat, dia rasa gitu-gitu je. Macam orang kata apa, berani-berani. Okey, contohnya macam ni, Kita bisa makan, bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu rasa macam minyak sikit-sikit je. Anak Kak Izzah umur 11 tahun pun amal 1 hari 2 kali, Kak Izzah titik terus ke mulut dan dia dah biasa, tak ada masalah. Dulu dia ada masalah rasa sedung. Alhamdulillah sekarang dia amalkan habatus sauda, rasa sedung dia dah baik, insya-Allah, dengan izin Allah, ya. So cara macam tu. So kalau anda dah titik dalam mulut macam tu, kalau rasa tak selesa, boleh minum air kosong, tak ada masalah. Boleh je, tak ada masalah. Kalau orang dah biasa tak minum pun tak apa. Itu terpulang pada kita sebenarnya. Okey. Kalau boleh selepas tu kita kemas-kemas kejap-kejap, bagi dia masuk ke organ sendi kita, baru kita minum air kosong. Janganlah terus titik je air sebelah. Janganlah macam tu kalau boleh. Jarakkan seminit 2 minit, ya. Insya-Allah dia sangat-sangat meresap ke organ, tisu, organ ataupun sel kita. Okey. Itu okey. Itu saja untuk hari ini. Dan Kak Izzah nak beritahu tadi, Kak Izzah nak bagi tahu sikit macam mana kita nak tahu angin dalam badan kita, kolesterol dalam badan kita, macam mana kita nak tahu. Okey. Okey, untuk masalah nak tahu kolesterol, kalau tangan kita ni merah saja, merah keseluruhan merah, ya. Dia merah macam bintik-bintik sikit, tapi merah lah. Bila tekan pun dia merah. Itu menandakan anda sudah ada kolesterol. So bila anda dapat tahu anda ada kolesterol, tolong jangan tunggu, tolong rawat sebelum dia lebih teruk, lebih tinggi. Maksudnya tak picit pun tangan dia memang merah, itu tandanya orang dah ada kolesterol.
Maksudnya kalau orang nak tengok sendiri tu mungkin dia tak tahu. So biasa Kak Iza boleh bantulah. Ada orang takat gambar tangan dia hantar ke Kak Iza. Dia kata tolong cek sekejap Kak Iza, ada masalah apa. Ada 2-3 orang buat macam tu. Alhamdulillah Kak Iza cek. Lepas tu memang betul apa yang Kak Iza cakap tu. Alhamdulillah dia sekarang dia tengah amalkan untuk suami dia. Ya, untuk suami dia yang ada masalah uric acid. So dia takat gambar, dia hantar ke Kak Iza. Ada Kak Iza minta tolong Kak Iza cek. Cuma Kak Iza tak boleh nak sentuh lah. Kalau sentuh lebih bagus, Kak Iza nak tengok bahagian rahim, bahagian lain kan. So Kak Iza beritahu, oh ada masalah ni macam ni. Dia kata betul. Alhamdulillah memang apa Kak Iza cakap tu betul. Dan dia pun terus merawat. Sebab apa, dia rasa simptom-simptom tu dah ada. Jadi orang yang ada masalah kolesterol, dia selalu biasa dia akan sakit bahagian sini, leher ni, bahagian leher, sampai dia rasa macam lengur sangat, macam urat belikat dia sakit, urat belikat dia sakit. Yang kedua, dia rasa macam menyucuk-nyucuk bahagian dada dia, menyucuk-nyucuk, dan dia rasa berdebar-debar, dan dia rasa kebas-kebas, jari-jari dan kaki-kaki dia rasa kebas-kebas, dan dia rasa bila dia berjalan tu dia rasa cepat penat, jalan sikit dia rasa penat, sesak, dia tak macam penat lah. Sebenarnya itu adalah salah satu simptom kita ada kolesterol. Itu sebahagian Kak Iza beritahu. Yang kedua, kalau kita nak tahu badan kita banyak angin ke tak ada angin, itu pun bahaya juga. Angin ada 3, angin meroyan, angin saraf, angin sendi dan angin gastrik. Angin gastrik ni kita boleh tengok dekat tapak tangan kita dah melalui. Kak Iza dah beritahu banyak kali dah. Kat sini ada warna hijau ataupun biru. Ada urat biru atau urat hijau. Biru hijau lah, bukanlah biru eczema ni ya. Biru hijau lah. Ada dekat kuasa ibu jari kita ni. Itu menandakan anda sudah ada gastrik. Jadi kalau ada gastrik, tolong jangan biarkan, nanti dia akan semakin teruk. Apabila teruk, nanti dia akan menyuncuk-nyuncuk ke jantung kita, empedu kita akan sesak nafas. Kita akan sesak nafas. Dan lagi satu, apabila diserang tu, kita tak boleh buat kerja. Kita rasa macam ada customer Kak Iza cakap, dia kata Masya Allah Kak Iza, masa dia serang tu dia tak tahu, dia kata macam dah 50-50. Dia kata Masya Allah, kita dengar pun kita takut. Jadi anda tolong rawat gastrik kalau ada. Macam mana nak rawat gastrik? Pertama sekali, mesti makan awal pagi dengan konsisten. Awal pagi dengan konsisten. Orang yang ada masalah gastrik kena makan 5-6 kali sehari sikit-sikit. So nak rawat dengan produk, boleh kita amalkan dengan minyak zaitun 1. Mesti kena makan minyak zaitun juga. BSO kena makan juga. Madu kena makan juga. Dan juga kalau Kak Iza kat sini, Kak Iza suka bagi apa tau, cukatin. Tapi ramai orang takut nak makan cukatin sebab dia rasa masam. Nanti makan cukatin, nanti perut lagi sakit lagi, usus macam nak putus-putus. Sebenarnya tak. Madu kena campur, cukatin kena campur dengan madu baru okey. Tapi especially kalau kita ada masalah gastrik, Kak Iza akan bagi kat dia, selalu Kak Iza akan bagi kat dia, ataupun Kak Iza recommend kat dia Gastrolek, Gastrolek, Habatus Saudah, dan juga minyak zaitun. 3 ni pun dia ambil pun dah cukup dah orang yang masalah gastrik. Gastrolek, minyak zaitun, dan juga minyak Habatus Saudah kalau ada masalah gastrik. Jika anda ada masalah resedung, nak rawat apa? Macam mana nak tahu kita ada masalah resedung? Ni Kak Iza recap sebalik dulu yang sebelum-sebelum ni Kak Iza dah beritahu dah. Nak recap balik, mungkin anda yang baru nak dengar, baru perasan, Kak Iza berinfo lagi sekali. Untuk masalah resedung, kita boleh tengok dekat kita punya ibu jari. Dekat ibu jari ni kita boleh tengok 2 simptom, sama ada ada masalah resedung dan juga masalah paru-paru ataupun asma. Kita boleh tengok kat sini. So Kak Iza biasa kalau orang datang kat sini, Kak Iza akan cek dekat bahagian sini, bahagian imuniti ni. Kak Iza boleh cek, Kak Iza boleh tekan. Kalau orang tu ada masalah usus, Kak Iza boleh tahu. Kak Iza boleh tahu masalah usus. Selalu bahagian ibu jari ni boleh cek bahagian usus besar. Kita nak cek masalah usus besar.
Masalah usus besar tu masalah usus besar yang pembuangan lah. Kalau jari tunjuk ni untuk bahagian usus kecil. Okey. Jadi tu sedikit sebanyak info yang Kak Iza beritahu. Ada lagi untuk masalah info-info lain dari jari lain itu kemudian Kak Iza akan betul. So, apa Kak Iza nak betul kat sini? So anda tolong jaga makan pagi dengan konsisten, jangan makan lambat. Okey. Untuk masalah rasadum, kalau anda masalah rasadum boleh amalkan minyak zaitun, habatus sauda pun dah okey. Dua tu pun dah okey. Cuma orang masak rasadum ni dia banyak toksik dalam badan dia tau. Toksik ataupun kita panggil racun. Jadi macam mana nak buang racun tu, toksik tu? Dengan cara kena makan cukatin. Kalau anda makan cukatin, memang dia boleh buat pembersihan usus kita, pembersihan usus kita, sebab di samping tu cukatin boleh membuat uric acid dalam badan kita. Orang yang masalah ginjal memang kena cuci ataupun kena buat pembersihan ataupun kita kena buat detox setiap hari. Sebab apa? Uric acid ni dia bila kita tak jaga dia akan kacau kita punya buah pinggang. Protein tinggi dia akan kacau kita punya masalah buah pinggang lah, dan masalah bahagian perkecingan kita. Okey, uric acid ni nampak je nampak macam nampak macam biasa, tapi dia akan mengganggu banyak organ kita, organ buah pinggang. Kita mudah jadi gout, kita mudah sakit sendi, ya. Jadi kita galakkan orang masak darah sedung, ambil minyak zaitun, ambil BSO, ambil apa kat saya cakap tadi, cukatin, dan lagi satu nak bagus lagi ambil campur madu, makan madu sekali. So 4 barang tu bagus untuk masak darah sedung. Tapi kita ajarlah cara macam mana nak makan 4 barang tu, bukan sekali makan semua tu, tak. Jadi cara dia. Okey. Okey. Untuk anda yang ada apa-apa pertanyaan nak hubungi Kak Iza, boleh hubungi Kak Iza 0194640167. Boleh tanya saja, insya-Allah. Yang mana Kak Iza mampu jawab, Kak Iza mampu jawab. Jika tidak, Kak Iza akan tanya pada cikgu Kak Iza dulu ataupun guru Kak Iza dulu. InsyaAllah ini apa yang Kak Iza belajar ni melalui guru kita, memang dia pakar bahagian pemakanan, nutrisi, dan juga pakar bahagian saraf. Okey. Jadi sekali lagi Kak Iza minta tolong like dan sharekan video Kak Iza ni kepada rakan-rakan anda yang di sana. Semoga sedikit sebanyak kita membantu mereka. Dan Kak Iza nak ingatkan sekali lagi, kalau anda mempunyai kencing darah tinggi, kolesterol, tolong stopkan makanan yang tak boleh makan, seperti apa, gula putih, susu, biskut, roti canai, mi, bihun, kuatiau, apa lagi? Apa lagi? Saya lupa. Daging, kurangkan daging ataupun stop dulu makan daging. Ayam yang berhormon, yang cucuk hormon, sebab hormon tu tak bagus, terutama sekali tak bagus untuk wanita. Tapi bukan kata tak boleh makan, jangan makan selalu. Okey. Benda-benda kat zakat ni kalau boleh tolong kurangkan. Kalau boleh ada masalah kencing darah tinggi, kolesterol, tolong jangan makan dah. Stop dulu, sebab dia akan mengganggu lebih teruk organ-organ kita, dan badan kita akan semakin masalah nanti. Sebab sumber-sumber kita makan tu adalah sebenarnya sumber yang tidak memberi manfaat pada badan kita, tapi dia akan mendatangkan kemudaratan pada badan kita. Sebab sumber-sumber itu adalah terutama gula, biskut. Semua biskut ada gula, semua roti ada gula. Kau nak cari roti ataupun ni, kena cari yang jenis wholemeal lah, yang tu memang tak ada gula kan. Jadi yang tepung, lagi satu tepung tu adalah dia berpeluntung, jadi tak bagus. Terutama sekali orang yang masalah kanser, tak digalakkan ambil makanan yang berpeluntung. Okey, sangat bahaya. Okey, hanya setakat itu sahaja Kak Iza share. Jika ada apa-apa pertanyaan boleh boleh WhatsApp Kak Iza di nombor 0194640167. Semoga ilmu Kak Iza sampai ni akan memberi manfaat untuk anda yang mendengar. Mudah-mudahan mendapat barakah dan keberkatan. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya setakat itu saja. Mohon maaf jika ada tersalah tersasul bahasa. Yang baik itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik itu datang daripada kelemahan Kak Iza sendiri. So terima kasih. Kak Iza ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Bye, jumpa lagi esok.